sesi tazkirah ataupun peringatan. Penting untuk kita mendengar tazkirah ini kerana ini adalah ilmu. Ilmu membawa kepada kita cahaya. Al-ilmu nurun wal jahlu zalamun. Ilmu itu cahaya dan kejahilan itu kegelapan. Selain daripada itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ilmu juga memberi tenaga. Barangkali saya dah sebut dalam kuliah saya tak ingat dah. Ilmu itu sifatnya cahaya. Cahaya ini dia akan produce tenaga. Dia akan produce energi. Sebab itu hari ini tenaga kita bukan hanya diambil daripada sumber hidro, tetapi diambil juga daripada sumber solar. Jadi solar daripada cahaya, cahaya akan produce energi. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita fikir balik bagaimana agama Islam kita ini datang dengan ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bersempena dengan bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, di mana ayat pertama dalam Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu. Iqra', bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan Tuhanmu yang menciptakan. Apa yang kita faham daripada ayat ini, tuan-tuan? Islam ini datang dengan ilmu. Ilmu ini memberi cahaya. Cahaya itu memproducekan, menghasilkan tenaga. Bermakna Islam kita ni penuh dengan tenaga-tenaganya. Sedar ataupun tidak sedar, sebelum Nabi memperolehi wahyu yang pertama, Nabi menghadapi keadaan konflik dalam dirinya. Melihat kebejatan sosial, keruntuhan akhlak sosial yang telah pun tidak seimbang dalam masyarakat jahiliah Arab, menyebabkan Nabi membuat pilihan untuk meninggalkan masyarakatnya, untuk berada di dalam Gua Hira, bertahanus, bermunajat kepada Allah. Nabi nak mengubah keadaan itu, tetapi tidak ada kekuatan untuk mengubahnya. Akhirnya Allah ilhamkan kepada Nabi SAW untuk mengasingkan diri, mencari kekuatan, membersih jiwa, yang akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang pertama kepada Nabi SAW. Apa yang jadi kepada Nabi SAW selepas itu? Daripada seorang rahib. Tuan-tuan tahu apa tugas rahib? Rahib tugasnya berdoa, munajat kepada Allah, menjadi seorang mujahid. Jadi pada seorang yang hanya beribadah kepada Allah di Gua Hira, maka Nabi akhirnya keluar dengan wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, menjadi seorang mujahid yang memperjuangkan agamanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ramadan bukan menyebabkan kita menjadi lesu, tetapi Ramadan akan memberikan energi baru kepada kita untuk mempertahankan agama ini. Yang hari ini kita lihat saban hari orang menginjak-injak, memijak-mijak agama ini. Orang sudah tidak segan dan silu lagi memberikan taraf yang paling rendah kepada agama ini. Orang Islam sepatutnya mengambil semangat Ramadan. Badar Al-Kubra berlaku pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan adalah semangat perjuangan. Sebab itu disebutkan oleh ulama, Ramadan ini juga adalah bulan jihad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun para ulama mengulas bahawa jihad yang kita maksudkan dengan ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Jihad melawan daripada diri-diri kita yang menyebabkan kurangnya pahala puasa. Menahan hawa nafsu dengan panca inderanya. Menahan hawa nafsu dengan hati yang kotornya, daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pembersihan yang berlaku dalam bulan Ramadan ini akan menatijahkan seseorang itu semakin bertenaga untuk menjaga agamanya, bukan semakin lesu dan lemah membiarkan agamanya dipijak, tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku dalam negara kita haruslah kita mengambil iktibar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah seorang merasakan bahawa apa yang berlaku ini adalah benda biasa, barangkali tidak jadi masalah. Tetapi kalaulah kebanyakan orang Islam masih lagi melihat perkara ini satu benda yang kalau ramai satu benda yang biasa-biasa, itu ada masalah pada jiwa orang Islam. Maka saya nak kongsi satu kisah bila mana kerajaan Konstantinopel. Tuan-tuan tahu 3 hari bulan 3 1924 jatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah disebabkan kelemahan-kelemahan yang ada pada orang Islam.
Kerajaan Turki Osmaniyah bertahan tempohnya selama 600 tahun. Bukan 60 tahun, 80 tahun tuan-tuan. Malaysia baru merdeka beberapa tahun saja. Turki Osmaniyah bertahan 600 tahun. Di dalam dinasti ataupun kerajaan khilafah Turki Osmaniyah, ada seorang panglima ataupun sultan yang begitu hebat, yang namanya dilakar, ditulis oleh pahlawan-pahlawan sejarah-sejarah ulama Islam yang hebat, iaitulah Sultan Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan tahu kisah bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinopel. Konstantinopel di bawah kerajaan Rom. Walaupun sebahagian ahli sejarah mengatakan kota Konstantinopel itu yang ditumbangkan oleh kerajaan Sultan Muhammad Al-Fatih, tentera Muhammad Al-Fatih itu tidaklah menyebabkan bertukarnya kerajaan besar, tetapi kemenangan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih itu tetap dipuji dan juga melihat satu kegemilangan yang ada pada Islam. Apa yang menyebabkan mereka itu hebat, tuan-tuan? Sebab itu Nabi SAW dalam hidupnya lagi baginda menyebutkan bahawa laqad akan berlaku pembukaan kota Konstantinopel, kata Nabi SAW. Fala ni'mal amir hadzal amir. Sebaik-baik pemimpin inilah pemimpinnya, dan sebaik-baik tentera inilah tenteranya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku kepada tentera Sultan Muhammad Al-Fatih dalam serangan menyerang kota Konstantinopel, apabila strategi mereka telah pun diketahui, maka berlakulah penahanan, berlakulah sekatan-sekatan di laut daripada tentera-tentera armada-armada yang datang daripada tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Walaupun begitu, Sultan Muhammad Al-Fatih ini mempunyai idea yang lebih jauh dan lebih hebat daripada itu. Lalu dia membina laluan-laluan darat, menolak armada-armada kapal-kapal perangnya melalui jalan-jalan darat yang tak pernah terfikir oleh kerajaan Byzantine pada waktu itu. Jadi akhirnya mereka dapat menyeberangi darat tersebut dan menyerang kota Konstantinopel. Apa yang menarik daripada peristiwa itu ialah ketika mana tentera-tentera Sultan Muhammad Al-Fatih ini bekerja menyusun batu-batu dan kayu-kayu menjadi laluan kepada kapal-kapal besar, kapal-kapal perang Sultan Muhammad Al-Fatih, apa yang mereka buat? Mereka berzikir sepanjang hari, sepanjang masa. Tuan-tuan, kalau satu orang berzikir itu barangkali tidak memberikan kegerunan kepada musuh. Tetapi 100,000 tentera Muhammad Al-Fatih ini berzikir, tuan-tuan. Sehingga disebutkan bahawa apa yang mereka sebut itu, zikir-zikir itu, memberikan suatu suara yang begitu menggerunkan kepada pemimpin-pemimpin kerajaan Byzantine pada waktu itu. Sehinggalah kota Konstantinopel dijatuhkan. Suara zikir itu memberikan kegerunan dan ketakutan kepada mereka. Ini baru zikir, tuan-tuan. Nak beritahu bahawa walaupun Ramadan ini adalah Ramadan membina kekuatan dalaman kita, tetapi kekuatan dalaman ini dapat menggerunkan musuh-musuh kita. Jadi jadikan Ramadan ini, tuan-tuan, Ramadan yang boleh membina jati diri umat Islam. Kita tak rela dan tak bersedia melihat bagaimana kalimah Allah diletakkan di kaki-kaki kita. Ini bukan suatu perkara yang harus kita biarkan begitu. Walaupun kita lihat ramai orang dah bantah, orang Islam dah bantah, tetapi apa yang kita lihat hanya ada lebih kurang 42 ataupun 47 sahaja report-report polis yang dibuat menunjukkan bantahan, tuan-tuan. Maka inilah yang kita harus fikirkan, dan inilah masa dan juga ruangnya kita solat, kita puasa, kita qiyam, kita siam. Itu adalah tuntutan yang ada dalam Ramadan, yang kita mengharapkan daripada setiap apa yang kita buat ini menatijahkan kita umat Islam, bukan hanya individu, tetapi umat Islam itu menjadi lebih bertenaga dan lebih berenergetik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita nak takwa, tetapi takwa itu bukan melemahkan dan menghina agama kita, tetapi takwa itu boleh menjulang dan mengangkat kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana yang disebutkan,
kita mengangkat syiar Islam ini, walaupun dengan cara setiap individu yang ada pada kita hari ini. Setiap kita kalau kita bergabung, insya-Allah, kalau orang Islam semua bergabung dengan matlamat yang sama, mengambil roh dan juga semangat Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim, Al-Quran yang membawa tenaga. Bagaimana Nabi begitu bertenaga membawa risalah Islam ini, tidak pernah gentar dengan apa saja yang dihadapi oleh baginda. Namun akhirnya Nabi menjulang kemenangan, membawa Islam sampailah kepada kita hari ini, tuan-tuan. Jadi saya tak bahasa untuk panjang, saya pun tak tahu berapa masa dah, tak sempat saya nak set masa saya ni. Jadi saya rasa saya nak soft landing dah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini malam yang ke-10, kita akan meruskan lagi malam-malam seterusnya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah bukan hanya memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabat saudara kita di bumi Palestin, tetapi Allah turunkan pertolongan dan kekuatan di dalam jiwa-jiwa umat Islam di Malaysia, agar kembali bangkit mempertahankan agama ini dengan apa cara sekalipun. Walaupun kita tahu bahawa orang semua mungkin kalau dia tak pernah ambil tahu tentang apa-apa yang berlaku, dia kata apa sebenarnya berlaku Ustaz sebut ni. Jadi lepas ni mungkinlah menjadi satu satu keinginan untuk mencari apa yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, tuan-tuan. Jadi saya kira itu sahaja sebagai peringatan untuk saya dan juga untuk tuan-tuan sekalian, ataupun saya panggil ini sebagai tausiah ataupun nasihat untuk saya. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita sama-sama, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, kelemahan kekurangan itu kelemahan saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.